Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma faqihna fid din wa'alimna at-ta'wil ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Terima kasih pada Tuan Imam, Tuan Tan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, Tuanku Mizan Zainal Abidin, dan para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terlalu banyak. Banyaknya itu tak boleh bilang, tak boleh nak dikira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Jadi nikmat yang terlalu banyak. Walaupun kita diberi dengan ujian, dengan dugaan, dengan penyakit, dengan wabak dan seumpamanya, tetapi jika nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka nikmat itu jauh lebih banyak sehingga tidak boleh nak dikira. Jadi itulah perbandingannya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur di atas nikmat-nikmat ini. Dan nikmat yang paling penting, yang paling berharga, yang paling bernilai, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat menjadi seorang mukmin. Nikmatul iman wal Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Maka beruntunglah kita dipilih daripada kalangan orang-orang mukmin, dan menjadi keuntungan itu bertambah lagi dengan kita berada di tempat yang mulia ini, yakni masjid dan majlis ilmu, majlis para malaikat, majlis pengampunan. 1001 kelebihan yang terdapat dalam majlis yang seumpama ini, insya-Allah. Jadi saya nak kongsikan kepada para jemaah sekalian pada malam yang berbahagia ini, hari Jumaat, malam Sabtu, dalam kitab yakni amalan penghapus dosa. Amalan penghapus dosa. Jadi kita sedia maklum bahawa sebagai manusia kita tidak terlepas daripada dosa. Cuma dosa tu ada banyak pembahagiannya lah. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa yang nyata, ada dosa-dosa yang tersembunyi, ada dosa-dosa yang sengaja, ada dosa yang tidak sengaja. Jadi begitulah jenis-jenis pembahagian-pembahagian yang barangkali kita melakukannya sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Oleh yang demikian itu, mudah-mudahan dengan pengajian kitab ini, amalan penghapus dosa, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didelete oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah caranya? Antara lain pengarang kitab Imam Al-Daibai dalam kitabnya Amalan Penghapus Dosa, itu yang pertamanya amalan taubat. yakni bertaubat. Itulah amalan penghapus dosa. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang melazimi, yang membiasakan dengan taubat. Kita bimbang kita ni jadi orang yang suka menangguhkan taubat. Menangguhkan taubat ni kalau umur dipanjangkan alhamdulillah, tapi dibimbangi tak sempat dipanjangkan umur, tiba-tiba kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sempat kita nak bertaubat. Jadi sudah tentulah itu
satu kerugian besar, satu kerugian yang tidak boleh ditebus, sebab kita telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang paling besar, musibah yang paling hebat, musibah yang tak ada boleh nak ditebus, ialah musibah bila kita mati. Matinya kita itulah musibah paling besar. Sebab tu orang sebut kawan tu dah mati, meninggal dunia. Maka orang berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini daripada Allah dan akan kembali kepadanya. Itu musibah paling besar lah. Dah tak ada lagi besar. Jadi kalau orang tu dah siap sedia, dah ada taubatnya, dah siap dengan bekal amalannya, maka insya-Allah beruntung dia di hari akhirat. Kalaulah tidak begitu, tanpa taubat, dengan memikul dosa-dosa dia mengumpat orang lain, dosa-dosa orang lain tu dia pikul, maka dah tentulah itu satu musibah yang besar bagi dirinya. Masuk dalam kubur, satu musibah. Dibangkitkan daripada kubur nanti ketika hari kiamat, ditiup sangkakala menghadapi hari kiamat, hari pembalasan, lagi besar musibah tu. Kemudian tak cukup amalan, berat dosanya, musibah lagi, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah, na'udzu billahi min zalik. Kita berdoa supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang seumpama ini. Apakah antara ayat-ayat Quran yang berkait dengan taubat? Ada banyaklah di dalam Quran yang membicarakan tentang taubat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu huwat tawwabur rahim. Dalam surah An-Nisa, innallaha kana tawwabar rahima. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa. Yang maksudnya, dialah, yakni Allah yang maha pengampun, yang maha penerima taubat, lagi maha mengasihani. Sesungguhnya Allah SWT itu sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan keterbukaan. Jadi Allah SWT itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Walaupun hamba-hambanya itu ada dosa yang banyak sekali. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW antara lain menyebut, dalam mafhumnya, sekiranya dosa anak Adam itu seluas lautan. Masya Allah, seluas lautan, banyak betul dosa dia. Setinggi Gunung Gadang. Masya Allah, Gunung Gadang tu paling tinggi lah. Menuju sampai dinamakan pencakar langit. Bangunan tak tinggi lagi kan. Boleh pencakar langit. Gunung lagi lah tinggi. Nescaya Allah boleh memberikan pengampunannya. Jadi begitulah sifat Allah SWT dalam menerima taubat hamba-hambanya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah menyuruh kita untuk bertaubat. Allah menyukai, mengasihi orang-orang yang bertaubat. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mengasihi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang banyak bertaubat. Disebut dengan at-tawwabin. Kalau dalam bahasa Arab ni, at-tawwabin ni termasuk sirah mubalaghah. Kalau taubat biasa-biasa, at-taib, itu biasa je. Dia tak betul-betul bertaubat. Dia tidak melazimi bertaubat. Kadang bertaubat, kadang lupa. Tunggu bulan puasa baru nak bertaubat. Tunggu bulan Ramadan baru nak bertaubat. Kan? Kita tengok bulan Ramadan penuh
Masjid-masjid penuh surau-surau. Sebab apa? Kebanyakan orang bertaubat dalam bulan tersebut. Alhamdulillah, itu adalah anugerah kepada hamba-hamba Allah. Sebab dipanjangkan, dipertemukan dengan Ramadan. Di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, maka Allah pertemukan dia. Tapi kalau tidak dipertemukan dan diambil nyawanya, dan dia dalam keadaan tidak bertobat, banyak dosa-dosanya, dah tentulah satu kerugian buat dirinya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang banyak bertobat, suka bertobat, dan Allah juga menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Firman Allah lagi dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Oleh itu tidaklah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya. Tetapi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ada orang-orang yang tak mahu bertaubat, walaupun dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, tapi dia tak mau bertobat. Tak mau itu ada banyaklah huraiannya. Dan ada yang memang dengan sombong, bongkak, takbur, macam-macam jenis manusia ni, meninggi diri, membesarkan diri, takjub, dan macam-macam lah segala sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang mazmumah. Itu satu. Kemudian menangguh-nangguhkan. Di antara sifat manusia ini, dia suka bertangguh. Bertangguh buat kerja, bertangguh, banyaklah kerja bertangguh ni. Tapi kalau kerja bertangguh ni kira melibatkan keduniaan, mungkin dia rugilah. Tak dapat nak menjana keuangan, tak dapat menjana apa-apa yang berkait dengan dunia dia. Tetapi kalau dia menangguh-nangguhkan taubatnya, itu antara dia dengan Allah SWT terutamanya. Walaupun ada juga yang berkait dengan manusia, dosa-dosa dengan manusia, maka kena taubat dengan manusia. Dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kena bertaubat dengan Allah. Jadi kita ini dalam kehidupan kita seharian, kita berkait dengan haqqullah wa haqqul ibad, hak-hak manusia dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertangguh sehingga diwafatkan. Itu kerugian. Tapi kalau kita bertangguh tapi kita sempat melakukan taubatnya, itu rezeki Allah bagi kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini dia memberitahu kepada kita dalam firman-firman-Nya, Nabi SAW memberitahu kita dalam sabda-sabdanya, sekiranya hamba Allah itu, seseorang itu sempat dia bertaubat, sempat dia memohon keampunan kepada Allah SWT pada saat sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, maknanya sampai nazak sakratul maut, sampai kerongkong. Kalau dah sampai situ, barulah taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum sampai situ, kira dah penghujung lah. Beberapa hari sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sempat bertaubat. Rezeki untuknya. Betul Allah pilih dia. Allah boleh ampunkan dosa dia. Bahkan lebih jauh daripada itu, tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Katakan kawan tu orang kafir. Dia tidak pernah beriman. Dia orang kafir. Tetapi dia sempat mengakui keimanan kepada Allah SWT. Sempat bersyahadah sebelum kematiannya. Walaupun dia tak ada amal. Kan? Dia tak ada amal. Dia, sebab syarat untuk beramal, mestilah ada iman. Kalaulah si kafir itu ada buat kebajikan, buat baik dan seumpamanya, dari sudut pahalanya dia tak dapat. Tak ada pahala. Sebab syarat untuk diterima kebaikan itu adalah iman wal Islam. Tapi bila dia masuk Islam, sebelum nyawanya diambil oleh Allah SWT, maka Masya Allah, apa yang berlaku? Dosanya delete, jadi kosong.
kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebelumnya itu akan diterima oleh Allah SWT, dan bertuahlah dia bertemu dengan Allah SWT dengan membawa pahala yang banyak, yang besar, dan dosanya diampunkan seumpama dia baru dilahirkan. Itulah keutamaan orang-orang yang bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah mengatakan, kenapa kamu tak mau bertaubat? Kenapa mereka tidak mau bertaubat? Sedangkan Allah SWT itu Maha menerima taubat hamba-hambanya. Begitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Oleh itu jika kamu wahai kaum musyrik bertaubat daripada kekufuran, maka yang demikian itu adalah baik bagi kamu. Ni nak cerita orang-orang yang menjadi mukmin, yang didahului oleh kekufuran sebelumnya. Jadi itu juga termasuk dalam kategori taubat. Bukanlah bermakna taubat itu hanya orang-orang yang fasik. Kalau kita orang yang dah beriman, dilahirkan daripada zuriat orang Islam, kita dah diiman. Jadi taubat kita ini taubat daripada dosa-dosa kita. Tapi kalau si kafir tadi bertaubat daripada kekufuran dia, dia menuju kepada jalan keimanan. Jadi bentuknya sedikit berbeza, tetapi benda yang sama namanya, taubat, dan berakhir dengan penerimaan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in yatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas kasihan, lagi maha mengasihani terhadap mereka. Jadi begitulah orang-orang kafir yang bertaubat, Allah juga memberikan rahmat ini kepada mereka. Itu orang kafir ini ada macam-macam jenis, kan? Orang-orang yang kafir yang berada di bawah naungan orang Islam dan patuh kepada pemerintah Islam, maka dia tak diperangi, bahkan tidaklah diraikan. Sehingga Nabi SAW sendiri ada di kalangan pembantu-pembantunya, pembantu, khadam Nabi SAW, ada yang tidak Muslim. Ada juga. Kan? Dan Nabi SAW dalam sabdanya juga memberitahu kepada kita, man adza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sesungguhnya dia menyakiti aku. Jadi di situ kita tengok stand Nabi SAW terhadap kafir yang patuh kepada pemerintah Islam, maka dia dilindungi. Kan? Tetapi dia masih lagi berada dalam kekufuran dari segi akidahnya lah. Tetapi oleh kerana di dalam agama tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya untuk paksa dia menjadi seorang mukmin tidak boleh sekali-kali. Kita hanya menyerunya, mengajaknya kepada agama tauhid. Kalau dia tak mau terima, itu antara dia dengan Allah. Kalau dia memerangi, barulah kita memerangi mereka semula. Sebab itulah dalam sirah An-Nabawiyah, perjuangan Nabi SAW dalam menyampaikan risalah agama ini dalam tempoh 23 tahun yang diriwayatkan dalam sejarah, maka dinukilkan oleh ahli-ahli sejarah, Nabi SAW tidak kurang daripada 17 kali berperang dalam usia dakwahnya 23 tahun. Maksudnya lebih kurang secara purata hampir setiap tahun Nabi berperang. Hampir setiap tahun. Kalau kita kira 23 tahun tadi. Tetapi kalau kita kira kepada 10 tahun, sebab Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun tanpa berperang secara
toleransi secara al-bayan, secara dakwah bil lisan, secara dakwah bil akhlak al-karimah. Bukan dengan saif, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan peperangan. Jadi peperangan Nabi SAW berlaku dalam fasa Madinah. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Jadi dalam masa 10 tahun, Nabi berperang sebanyak 17 kali. Jadi ini bermakna hampir setiap tahun 2 kali Nabi pergi perang. Nah, jadi peperangan Nabi ini kerana Nabi diperangi, bukan kerana Nabi memerangi. Begitu. Kerana orang kafir, kerana orang munafik, kerana mereka-mereka ini memerangi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka semula. Jadi begitulah kedudukannya bagi orang kafir, walaupun dia tidak memerangi, tetapi dia berada dalam lembah kekufuran. Berada dalam lembah kekufuran, maka dia lebih baik dia bertobat daripada kekufurannya kepada keimanan. Itu taubat bagi mereka ini. Adapun kita taubat daripada dosa-dosa kita. Kita belum pergi lagi kepada para nabi-nabi bertaubat, para wali-wali bertaubat. Jadi kalau wali-wali, nabi-nabi bertaubat juga dalam kondisi yang berbeza daripada kita. Kalau nabi-nabi, wali-wali, mereka bertaubat daripada kelalaian, bukan daripada dosa mereka, kelalaian. Kita daripada dosa kita. Sebab nabi-nabi mungkin dia lalai sedikit, wali-wali mungkin dia lalai sedikit. Lalai itu maknanya dia daripada kuat berzikir jadi kurang berzikir. Contohnya, kira lalai lah. Bukan termasuk kategori dosa. Jadi itulah yang berbeza antara maratibul insan, antara jenis-jenis manusia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu. Hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, kepada Allah, supaya dia, yakni Allah, memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia ini hingga ke satu masa yang tertentu, dan di akhirat pula ia akan memberi kamu tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Jadi Allah menyeru kita untuk sentiasa melazimi untuk bertaubat kepadanya. Jadi setiap manusia diseru yang demikian itu. Maksudnya kita ini berlumba-lumba untuk bertaubat. Tapi yang ini tak banyak orang. Orang berlumba-lumba taubat ni tak berapa nak banyak. Berlumba-lumba baca Quran banyak. Berlumba-lumba berzikir banyak. Berlumba-lumba beristighfar banyak. Berlumba-lumba dapat asaf yang pertama. Orang tak apa nak berlumba-lumba yang ni. Berbanding dengan keduniaan di luar sana, banyak mereka yang berlumba-lumba untuk mendapatkan habuan keduniaan. Begitulah banyaknya kan. Kenapa jadi begitu? Kerana kebanyakan manusia sifatnya pelupa. Kebanyakan manusia cenderung kepada keburukan, kefasikan. Siapa yang kata macam tu? Bukan saya yang cakap, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka, yakni kebanyakan daripada manusia, fasikun, orang-orang yang fasik. Jadi dia taklah nak berlumba-lumba, nak bertaubat, bersifar. Sebab apa tak berlumba-lumba? Sebab benda tak nampak, ganjarannya tak nampak. Ganjarannya tunggu ke akhirat. Sebab pahala itu baru nampak.
Kalau kat dunia ni berlumba-lumba sebab ada nampaknya. Ada nampak berapa hasilnya. Berapa-berapa dolar, berapa-berapa ringgit, berapa-berapa. Ada dia punya hasil. Berapa juta dapat, berapa bilion dapat. Jadi banyaklah yang berlumba-lumba. Tapi dalam keakhiratan ini, tak banyaklah orang nak berlumba-lumba lah. Kecuali orang-orang yang telah mencapai kemanisan dalam imannya. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW, Masya Allah, mereka berlumba-lumba. Memang berlumba semua. Kalau kita baca sirah ashabi Rasulullah SAW, dia berlumba semua. Berlumba baca Quran, berlumba berzikir, berlumba berada saf paling awal, berlumba berpuasa, berlumba nak mati, nak perang tu, berlumba-lumba. Masuk undi. Rasulullah kata, undi dulu. Pasal tak semua boleh pergi perang. Sebahagian kena jaga masjid. Sebahagian kena jadi majlis ilmu. Sebahagian kena beriman dengan mak bapak dia. Tak semua Nabi beri izin untuk berperang. Ada yang tak cukup umur. Dia nak pergi perang tak? Nabi kata, kau tak cukup umur lagi. Tunggu umur kau dah balik baru boleh. Jadi maknanya, para sahabat Nabi SAW yang dikatakannya itu, mereka telah mencapai kemanisan dalam iman mereka. Kemanisan iman, halawatul iman. Ini juga satu istilah yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Dan tak semua orang dapat kemanisan iman ni. Jadi iman ni dia ada manisnya. Macam mana nak cerita? Orang yang ada kemanisan iman lah. Orang yang tak ada, dia tak boleh nak cerita. Tapi sebagai gambaran awal, orang yang ada kemanisan iman, itulah antara ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kan, mereka berlumba-lumba dalam hal-hal kebaikan. Wasari'u fil khairat. Mereka itu berlumba-lumba di dalam berbuat kebaikan. Berlumba. Pokoknya, apa-apa saja yang dinamakan amalus salih, amal-amal salih, maka mereka akan berlumba-lumba untuk melakukannya. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Sadaqallahu azim. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan yang kamu sedia ada. Fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah, kemudian kembalilah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Jadi ayat-ayat ini merujuk kepada kita hamba-hamba Allah SWT ini supaya bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat kepada Allah SWT ini antara lain Allah akan menghantarkan keberkatan. Maknanya kalaulah satu negeri itu kemarau, banyak penyakit, banyak masalah dalam satu tempat itu, maka apa yang perlu dilakukan? Maka penduduk tempat tersebut hendaklah kembali mengingati Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT, hinggalah Allah SWT akan melimpahkan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kat dunia ni. Contoh dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Hud. Surah Hud ayat 51, ayat 52 dan juga ayat 61. Maknanya Allah SWT akan menghantarkan hujan lebat. Hujan lebat ni maksudnya rahmat. Tapi kalau hujan lebat sampai banjir, itu dah jadi balak pula.
Jadi hujan lebat yang berbentuk rahmat, yang memberikan kesuburan kepada tanah, memberikan minuman kepada haiwan ternakan, dan memberikan kemanfaatan yang banyak. Kalau kita sebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merujuk kepada baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara yang penuh berkat, negara yang penuh kebaikan dan mendapat keampunan daripada Allah. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Wa rabbun ghafur. Allah memberikan pengampunan kepada penduduk negara tersebut. Maka itu satu kemuliaan lah. Jadi itu sebab bagi kita ini, kan suasana kita hari ini, masyarakat kita hari ini, kita pun dah hampir 2 tahun diuji dengan wabak kan. Nampak dah semakin pulih, semakin beransur-ansur pulih, semakin baik daripada masa ke semasa. Alhamdulillah, hadza min fadlillah, hadza min fadli rabbina. Inilah anugerah Allah kepada kita. Maka Allah telah angkat sedikit demi sedikit wabak itu dan digantikan dengan rahmat. Rahmatlah. Boleh ada kuliah semula, boleh datang masjid ramai, boleh penuh masjid, boleh nampak ribu-ribu orang datang. Dulu 6 orang, 7 orang, 12 orang. Kan, semua tak nampak macam tak ada orang. Allah dah bagi balik. Sikit demi sikit Allah bagi. Alhamdulillah, ini semua tandanya Allah sayang pada kita. Allah dah memberikan pengampunan kepada kita. Allah memberi pengajaran kepada kita. Allah nak memberi ingatan kepada kita. Jadi semuanya itu penuh dengan rahsia-rahsia dan hikmah-hikmah yang banyak. Tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan ianya sia-sia. Tidak ada sesuatu yang Allah jadikan sia-sia. Bahkan semuanya itu memiliki hikmah-hikmahnya. Semua ada hikmah. Walaupun kita kata kita tak suka tikus, kita tak suka lipas, kita tak suka cicak, itu ciptaan Allah. Jadi cipta-cipta itu ada rahsia-rahsia dan hikmah-hikmahnya jugalah untuk kita. Kerana Allah menciptakannya itu, walaupun dia ada keburukan-keburukan terhadap kita, tetapi dia juga ada kebaikan-kebaikan yang mungkin kita belum mengetahuinya. Begitu juga dengan makhluk yang namanya COVID-19. Dia juga makhluk Allah. Siapa yang ciptakan dia? Siapa yang nak mengangkatkan dia? Semuanya dah tentulah Allah SWT. Siapa yang memberi manfaat? Siapa yang memberi mudarat? Semuanya Allah SWT. Jadi bagi orang yang tidak faham, bagi orang yang tidak faham dari sudut keimanan kepada qada dan qadar, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini rukun iman yang pertama sampai yang kelima. Biasanya orang alhamdulillah boleh terima. Tapi bila masuk beriman kepada qada dan qadar, sebahagian mula tak boleh nak terima. Sebahagian mula mempersoalkan. Sebahagian mula itu dan ini. Sebahagian mulalah bunuh diri. Sebab apa? Sebab tak boleh terima kenyataan. Apalah ini berlaku begini, kenapa. Itu adalah orang yang tidak sempurna imannya. Dan kita kena beriman dengan qada dan qadar yang Allah tentukan. Walaupun kita tak suka akan apa yang berlaku, tapi ianya telah ditakdirkan oleh Allah SWT dan ia termasuk dalam rukun keimanan. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, dengan doa-doa kita, dengan sangkaan baik kita kepada Allah SWT, maka Allah telah mengkabulkan sebagian besar daripada doa-doa kita. Dan kita telah dipulihkan kembali sebagaimana yang sebelumnya, walaupun tidaklah sepenuhnya. Ini jugalah peranan salah satu daripada hamba-hamba Allah yang memanjatkan tangan-tangan mereka, yang menadahkan tangan-tangan mereka, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja memohon ampun
Amalan memohon ampun ini satu amalan yang terpuji, sangat-sangat terpuji. Sehingga kan Nabi SAW sendiri, Nabi SAW sendiri, amalan dia yang banyak diriwayatkan antara lain. Jadi kalau kita kata selawat atas Nabi, jadi Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri memanglah berselawat atas dirinya kan. Tapi tak adalah macam kita berselawat. Kita berselawat kata Nabi, Masya Allah, ada orang boleh 1000 selawat sehari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling pendek. Ada orang panjang lagi. Kan? Dan macam-macam selawat. Ada orang selawat 24 jam. Ada orang tidur pun dia berselawat. Kita jaga pun tak selawat. Tidur janganlah cakap. Kerana kita tak terbiasa kan. Wali-wali Allah, Masya Allah. Jadi begitulah kedudukannya. Tetapi Nabi SAW disebutkan antara yang Nabi suka buat istighfar. Nabi suka melakukan istighfar. Itulah amalan Nabi. Tetapi Nabi SAW dia kan bersih jiwanya. Tak ada dosa. Tapi istighfar ni mengalahkan kita. Banyak sungguh istighfarnya. Kita dosa yang banyak-banyak ni, istighfar ni tak apa-apa nak ada. Kan kita istighfar lepas sembahyang 3 kali pun dah rasa penat. Itu pun kalau sempat. Itu pun kalau maghrib dengan isyak. Kadang-kadang dapatlah 10 kali. Kan, tapi waktu-waktu yang lain kita tidak ada keupayaan untuk banyak istighfar. Tapi kalau duduk kedai kopi 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, bersembang satu dunia punya hal, boleh. Mudah, ringan. Tapi istighfar berat. Sebab tidak menjadi satu kelaziman amalan kita seharian. Nabi SAW dalam beberapa riwayat, antaranya yang masyhur disebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru 70 marratan fi majlisin wahidin aw fi riwayatin 100 marratan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar sebanyak 70 kali dalam satu sesi. Fi majlis wahidin, satu sesi 70 kali. Ada masa lain nanti 70 kali. Satu masa lagi 70 kali. Ada masa 100 kali. Tak macam kita sekali 2 kali je. Kadang-kadang tak tersebut. Disebutnya astaga. Tak jadi astaga. Walaupun dia nak rujuk astaga tu, astaghfirullahalazim. Agak-agaklah dia nak akronim juga dekat kalimat istighfar. Astaga. Memanglah kan. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Tapi perkataan takbir tu belum amalan lagi. Dia baru menunjukkan saja. Kalau kita sebut Allahu Akbar, baru dah jadi. Kalau hamdalah tak jadi lagi. Alhamdulillah baru jadi. Astaga tak jadi. Astaghfirullah baru jadi. Itu pun baru sekali pun dah penat dah. 10 kali semput, mengah. Kena pula kena tutup dengan ni, lagi lah mengah. Tapi tak berapa nak banyak lah istighfar kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT. Jadi begitulah perkongsian untuk lebih kurang 40 minit. Masa dah pun masuk fardu isya. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita jadikan i'tibar dalam amalan kita seharian. Menjadi orang-orang yang sentiasa melazimi untuk beristighfar siang, malam, pagi, petang, sampailah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.
صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقال دنا من ربه باهي الجليل الباهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عيني اليقين عيني اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى